ni. Itu Nabi tak cakap, saya yang cakap. Nabi cakap afdalus salat, seutama-utama fil bait, seutama-utama salat di rumah, illa salatul maktubah, kecuali solat fardu. Nabi sebut macam gitu. So hadis itu berkaitan dengan Nabi solat malam di masjid kerana Nabi iktikaf. Ini yang saya nak sebutkan. Apa yang kita nak sentuh di sini sebelum kita syarahkan hadis ini, dia memberitahu kepada kita, yang pertama, kehebatan Abdullah bin Ubay yang dikatakan ahli Quran, dia sentiasa di masjid iktikaf. Bukan di masjid simbang-simbang saja, duduk dalam masjid iktikaf, baca Quran, salat sunnah yang perlu dan sebagainya. Dan diceritakan kepada kita, malam ni Nabi masuk masjid, Nabi solat pula. Selalu kita tak nampak Nabi malam-malam masuk masjid. Nabi pasal solat malam di rumah, lebih kurang macam gitu. So hadis ini kalau kita baca, Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zahaba sulusul lail qama. Bahasa saya, kata Ubay bin Ka'ab, pernah satu ketika sedang aku duduk-duduk di masjid, sudah 1/3 malam. Nabi masuk dan aku tengok Nabi melakukan solat. Dikatakan sulusul lail, 1/3 malam. 1/3 malam daripada waktu solat malam. Clear? Mujaga baik-baik. Kalau dalam Islam, malam ini apabila terbenamnya matahari sampai sebelum subuh. Tapi untuk solat malam, yang pertama mesti setengah malam sampai subuh. Untuk witir nanti kita belajar fikir. Quran sebut, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Muzammil, zammil, orang yang berselimut. Kalau anda buka Quran, dia akan buat kurungan, bainal qausain dipanggil. Wahai orang-orang yang berselimut, dalam kurungan Nabi Muhammad, dulu itu Muhammad. Pasal asbabun nuzulnya memang disebutkan kepada Nabi ketika itu. Tapi hari ini kita luaskan. Wahai orang yang berselimut, bukan Nabi Muhammad lagi, kita, orang yang tadi ngorok tadi. Wahai orang yang sedang ngorok, qumil laila illa qalila, hendaklah kamu bangkit malam walaupun hanya sedikit, qalila. Bila waktunya? Nisfahu, separuh malam. Disebut dalam Quran nisfu. Ingat almarhum Ahmad Nisfu, sudah senang cerita. Nisfahu, separuh malam, awin qus minhu, atau kurang sedikit, auzid alaihi walatil Quran tartila. So waktu tahajud menurut ayat Quran tadi adalah setengah malam. Kalau waktu kita cakaplah mulai pukul 1 AM, senang cerita. 1 AM dia bukan 1 pagi. Pasal nak solat malam takkan 1 pagi, ya tak? Ustaz dia pun kadang-kadang keliru tak? Okey, hari ni jemaah, nanti kita bangun pukul 3 pagi, nanti kita solat malam. Ni apa cerita ni? Bangun pagi, solat malam. Anda faham ke tak faham ni saya cakap? So kita gunakan bahasa kita, ini pukul 1 AM. Ini maksudnya. Daripada pukul 1 tengah malam tadi sampai subuh. Sampai subuh, 1/3 malam Nabi keluar, lebih kurang macam gitu. Bukan awal. Artinya masih ada baki 2/3 malam. Boleh dikatakan awal malam untuk solat tahajud. Dan sebenarnya solat malam yang paling utama adalah yang paling akhir malam. Ini kita tahu. Saya sentuh-sentuh supaya anda yang belajar fikir dapat bantu sikit lah. Kata Nabi kepada para sahabat, dan ini Nabi pekik dalam masjid. Kata Nabi, ya ahlal Quran. Antaranya Ubay bin Ka'ab, ahli Quran. Bila Nabi tengok dia orang ni kat masjid iktikaf baca Quran, kata Nabi, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, solatlah witir. Fa inna Allah witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Yuhibbul witra, Allah suka kepada witir. Allah suka kepada yang ganjil. Kerana Allah ni bersifat yang tidak berpasangan. Kata Nabi, wahai ahli Quran, bangun malam, solat malam. Tak? Kerana Allah itu suka kepada witir. Kata Nabi, wasallu akhir lail, kata Nabi, dan solatlah di akhir malam, fa innahum mashhudatun, kerana solat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Clear? Surah As-Sajdah, banyak ayat-ayat menceritakan kehebatan orang yang solat di akhir malam, mereka bangun malam, mereka doa dan sebagainya. So kita sebut di sini, kita sentuh di sana sini supaya anda ada sedikit fikir. Walaupun Nabi SAW menjadikan rumahnya itu sebagai ibadat, tapi kalau Nabi nak iktikaf, Nabi akan solat di masjid. Seperti mana hadis tadi, ya tak? So Nabi masuk satu hari, satu malam tu sudah 1/3 sulusul lail.
Nabi masuk, kemudian Nabi solat. Saya nak tambah, menurut sunnah, selalunya Nabi akan solat malam akhir malam. Pasal Nabi rekomen macam gitu, ya tak? Akhir malam Nabi akan lakukan. Kata Aisyah, Nabi ni akhir malam dia akan bangun, dan aku sudah siapkan tempat wuduknya. Dan akhir daripada solat malamnya sempat beliau bersahur. Apa nak beritahu kepada kita? Nak beritahu kepada kita bahawa Nabi setiap malam, akhir malam dia bangun, dia akan solat tahajud, dia tutup dengan witir. Habis witir, mungkin tinggal 10-15 minit untuk masuk subuh. Jadi dia sempat makan kurma 3 biji ke 5 biji, untuk sahur minum susu segelas. Itu maksudnya. Dan kata Nabi, sebaik-baik umatku apabila berpuasa, berbuka di awal waktu dan bersahur di akhir waktu. Mari kita sentuh. Dan ini pun nak ikutkan sunnah lah. Kalau buka di awal waktu, tak payah cakap pun. Dia pun tahu sunnah Nabi. Dan tadi pukul 3 dah macam penyu puasa, atau pukul 6 aja dah boleh cegah. 3 macam air, Bandung, Katira, Teh Tarik. Belum lagi tu, memang awal waktu buka tak payah ajak. Tapi sahur akhir waktu ni jarang. Dia kira kalau dah balik terawih tu boleh tahan juga balik kan, tengok televisyen sebelum tidur, kira dia jamak takdim. Dia makan semua tu tidur, besok subuh bangun. Nah, tak sunat. Itu bukan sahur, itu barbecue. Sahur akhir waktu. So ini sunnah yang kita kena hidupkan. Pendidikan, tarbiyah, supaya kita terbiasa nak bangun akhir malam. Sepatutnya macam itulah, ya tak? So kata Aisyah, Nabi biasa akhir malam dia akan bangun, ya tak? Kalau subuh kita umpama 5.33, cakaplah Nabi solat malam Nabi panjang. Cakaplah 2 jam, Nabi bangun pukul 3.30 macam gitu. Kita tak payah 3.30 lah. Kita paling-paling 11 rakaat pun kulhu inna. Saya ingat 15 minit game lah. Dia tak payah panjang-panjang. So pukul 5 kita bangun. Cantik. So Nabi biasa ni macam itu, Nabi dawamkan, tak? Dan inilah waktu yang paling susah, tapi Nabi terbiar gitu. Subuh 5.33 nak bangun pukul 5. Oi, bukan main lagi, tak? Itu mimpi tengah chorus dia, mimpi tengah chorus, tak boleh stop. Tengah seronok kata dia, tak? Dia grip dia punya bantal peluh tu betul-betul tengah grip. Tak boleh. Tapi yang aneh, waktu World Cup boleh bangun pula. Boleh. Heran juga. Di iman World Cup agaknya. So itulah akhir waktu yang paling bagus, ya tak? Tapi kata Aisyah, pada akhir ayat Nabi, khususnya bila Nabi balik daripada haji. Bila Nabi balik pada haji bulan 12 Zulhijjah, sampai di Madinah tu lebih kurang lagi 2-3 hari. Nak akhir yang ini Zulhijjah. Nabi wafat pada bulan yang ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. So 3 bulan tu, kata Aisyah, Nabi tukar teknik. Sebelum tidur, Nabi suka solat witir 3 rakaat. So ini nanti anda belajar fikir. Saya cuma sebut. Bila kita sebut Nabi keluar untuk solat malam di masjid, kita kena tahu, tidak selalu Nabi pergi di masjid untuk solat. Nabi ni solat sunnah, dia suka sembunyi. Dia tak suka show off. Dia suka sembunyi-sembunyi dekat rumah. Sebab itulah 3 pemuda sampai datang jumpa Aisyah, jumpa isteri Nabi. Ni Nabi, apa ibadah yang dia lakukan ni? Kita kat masjid nampak kalau dah azan nanti dia keluar jadi imam. Lepas tu balik. Ramadan puasa. Apa lagi Nabi bikin, ni tak? Kita tak nampak pun. Kerana Nabi suka menyembunyikan ibadah-ibadah yang sunnah. Nabi baca Quran, Nabi solat malam. Akhirnya kata Aisyah, Nabi SAW ini dia akan bangun malam dan dia akan solat. Dia tanya lagi, kalau gitu selain daripada itu apa yang Nabi bikin? Kata Aisyah, siang hari Nabi sering berpuasa. Lepas tu apa lagi? Kata Aisyah, dia juga manusia macam kamu semua. Dia mendatangi kami, isteri-isteri ni, kan? Nak beritahu apa? Nabi ni sembunyikan ibadah-ibadah sunnah tadi, tapi fikir mengatakan sah. Tapi kalau Nabi nak iktikaf, no choice. Kalau kita nak iktikaf, kita disuruh memperbanyakkan ibadah. Baca Quran, malam ni nak iktikaf umpamanya, tak? Daripada pukul 10 nanti sampai dah subuh umpamanya. Saya rasa untuk 4-5 juzuk tu boleh habis tu. Kalau seorang-seorang lah, boleh baca. Boleh ke tak boleh? Takut 4-5 ayat tu dah tidur je.
Macam gitulah artinya. Di antaranya kita boleh solat sunnah. So maksud hadis ini, kata Ubay bin Ka'ab, bila aku duduk kat masjid, tengok macam dah 1/3 malam ni, Nabi masuk pula. Dia tengok Nabi pergi ujung tempat, Nabi solat macam gitu. Cakaplah 1/3 malam. Kalau awal malam tadi untuk solat malam pukul 1 AM bahasa kita Singapura, cakaplah pukul 2 AM. Dia beritahu Nabi keluar waktu itu, dan ini menjadi dalil juga. Hebatnya Ubay bin Ka'ab, dalil. Dia ni orang masjid. Orang masjid maksudnya orang yang suka iktikaf dalam masjid. Kerana minggu lalu saya cerita kepada jemaah bagaimana sejarah tarawih pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, apabila orang-orang solat tarawih ni mufarakah. Satu sana, satu sini, satu sana. Tak? Pasal lama dulu Nabi dah tinggalkan. Umar tak suka. Umar tahu Ubay bin Ka'ab ni orang masjid, dia biasa dekat masjid, kata, dan dia jadi imam pada zaman Umar bin Khattab. Umar panggil Ubay, "Ya Ubay, anta imam. Jangan izinkan mereka berpecah-pecah lagi." Tak? Zaman Nabi lagi sudah macam itu. Ubay ni orang yang selalu duduk dalam masjid. Dia ni cerita dia. Maka pada hadis ini kata Ubay bin Ka'ab, satu malam 1/3 malam. Kita namakan tadi, lebih kurang waktu kita pukul 2 lah. Bila Nabi masuk ke masjid, Ubay tengok, rupa-rupanya Nabi nak iktikaf. Nabi pergi di ujung di belakang tadi, Nabi solat. Nah, sekarang kata Ubay bin Ka'ab, bila Nabi habis solat, Nabi tengok kami. Nabi pun panggil supaya kami berkumpul depan Nabi. Dalam hadis ini katanya, faqala, Nabi SAW berkata kepada kami, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkurullah, hendaklah kamu semua ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. So hadis ini bermula macam ini. Nabi ambil kesempatan. Bila Nabi iktikaf di masjid, ada orang juga iktikaf, Nabi suka. Nabi fikir, apa aku nak didik orang-orang ni, ya tak? Nabi ni orang yang sangat bijak. Anak bijak sana. Habis solat, Nabi pergi pak sahabat-sahabat, Nabi panggil antaranya Ubay. Nabi cakap, ya ayuhan nas. Nak beritahu bukan Ubay seorang, ada ramai orang. Ramai orang yang iktikaf dalam masjid. Kata Nabi, uzkurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud uzkurullah, ingat Allah di sini, tolong korang duduk-duduk ni sambil-sambil iktikaf, fikir-fikirlah. Ingatlah jasa baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT Rabbul Jalal Al-Khaliq, sang pencipta yang maha agung, yang menciptakan kita. Fikirkan, tak? Adakah orang yang lebih hebat lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah satu kuasa yang boleh menciptakan kita manusia? Tak? Kena duduk fikir. Tak cukup itu, hidupkan kita dalam keadaan yang serba mewah. Allah yang melimpahkan rezeki kepada kita, pelihara kita. Maka kata Nabi, uzkurullah, ingat jasa baik Allah, supaya kita ni menjadi hamba Allah yang pandai dan mau bersyukur. Ni yang ayat yang selalu saya baca, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu yang ketika itu kamu tak tahu apa-apa. Ada mulut tak boleh cakap, ada mata tak boleh lihat, ada kaki tak boleh jalan, ada tangan tak boleh pegang, tak tahu apa-apa, ada otak tak boleh berfikir. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun, kata Allah SWT. Pelan-pelan, mata yang tadi nanti boleh nampak, telinga boleh dengar, dan akal tadi boleh berfikir. Apa gunanya? La'allakum tashkurun, agar kamu mau atau boleh jadi orang yang pandai bersyukur. So ini tujuan kita dihidupkan. Kerana ayat tadi mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kamu, Allah yang menghidupkan kamu daripada perut ibu kamu, Allah keluarkan. Yang ketika itu kamu tak tahu apa-apa, tapi pelan-pelan kamu boleh nampak, boleh dengar dan boleh berfikir. La'allakum tashkurun. Ini di antara banyak-banyak sebab kenapa Allah ciptakan kita. Di antaranya Allah mahukan kita jadi orang yang pandai bersyukur. So kita ni hari ni jangan duduk ingat Allah jadikan kita for fun lah. Lepas kadang-kadang dia huri-huri terus, uha-uha terus, tak kenal orang. Tak solat, maksiat pula kuat.
Anda biasa baca tentang sejarah Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni salah seorang alim wara' zahid dan Allah. Tapi dia sejarahnya seorang anak orang kaya, anak orang kaya, kaya raya. Siap beliau senang cerita. Harta ni kira makan tak habis, senang cerita. Hidup mewah habis. Anak murid dia cerita tu dalam sejarah buku yang saya baca. Anak murid dia cerita tak, Tok Guru aku beritahu aku bagaimana dia boleh dekat dengan agama. Padahal dia dulu dia orang kaya raya tak kenal agama. Satu hari dia ikut bapak dia, bapak pun kaya lah, anak kaya, anak tumpang senang lah. Naik kuda ni nak pergi memburu. Orang kaya pergi kita memburu lah. Macam kita nak memburu apa ya tak? Kita pergi game apa ya tak? Main bola, main takraw. Orang kaya dia tak main bola, main takraw. Dia pergi memburu. Dengan keadaan yang megah, naik kuda dengan panah nak memburu. Bila nak pergi buru tu nampak arnab. Dia dah aim nak pergi tu. Dia dengar suara. Kata suara tadi, wahai Ibrahim, kamu tidak diciptakan untuk memburu. Bila dia dengar ni, ni syaitan ni. Auzubillah minasyaitanir rajim. Baca ta'awuz. Nampak arnab nak dengar lagi. Suara tadi keluar lagi. Dia ni syaitan ni. Auzubillah minasyaitanir rajim. Dia ingat syaitan. Sampai 3 kali. Suara tadi tetap datang. Kali ni dia cakap ini bukan syaitan, dah 3 kali. Dia cakap, ya Allah, apakah ini peringatan untuk aku? Apakah ini peringatan untuk aku? Dia istighfar. Bila dia istighfar, dia pack up tu. Daripada rumah yang istana tadi dia keluar menjadi seorang yang sangat alim, pergi tuntut ilmu agama, dan at the end dia menjadi seorang yang sangat orang yang sangat zahid Allah, abid Allah. Cuma satu je cerita suara tadi, Ibrahim, engkau tidak dijadikan, engkau tidak diciptakan untuk memburu. Satu peringatan bahawa kita diciptakan ni ada sebab. La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalau anda nak jadi orang baik dengan berbagai cara tak? Peringatan macam itu pun boleh jadi baik. So kita sebut ini, dia kata Nabi, ya ayuhan nas uzkurullah, wahai manusia, tolong ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau ada orang yang hari ini dia tak nak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang menghidupkan dia, Tuhan yang memelihara dia, Tuhan yang memberi rezeki kepada dia. Bahasa saya, orang ni tak kenang jasa lah. Macam kacang lupakan kulit, macam itu. Kalau anda rajin simak Al-Quran, anda akan nampak terlalu banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah mengingat Allah ni terlalu banyak ayat-ayat Quran. Antaranya yang simple, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ayat yang ke-41 surah Al-Ahzab. Perintah, wahai orang-orang yang beriman, bukan kafir. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira, dengan satu ingatan yang sangat banyak. Wasabbahuhu, dan hendaklah kamu bertasbih kepadanya bukratan wa asila, siang ataupun malam. So perintah supaya ingat Allah ni sudah ada dalam Al-Quran. Nabi mengulang supaya sahabat-sahabat ni teringat ayat-ayat Quran. Pada surah Baqarah ayat yang ke-152 Allah tukar. Kata Allah, faskuruni ashkurkum, maka itu hendaklah kamu ingat aku, nescaya aku ingat kamu. Anda tengok, kalau tadi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah. Dalam hadis kata Nabi, ingat Allah, kata, hendaklah kamu banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran mengatakan zikran katsira, ingat banyak-banyak. Kali ini kata Allah, barang siapa yang mengingat aku, nescaya aku ingat mereka. Washkuruli wala takfurun, dan tolong bersyukurlah kepada apa yang aku berikan kepada kamu. Jangan kamu jadi orang yang kufur. Sehinggakan dalam bab solat Jumaat, orang laki-laki kena belajar. Selepas Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendengar seruan azan untuk melakukan solat Jumaat, maka bersegeralah ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli agar kamu mendapat rahmat. Ayat yang berikutnya kata Allah, wa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai melakukan solat Jumaat, bertibarlah kamu di muka bumi, carilah kurnia Allah dan ingat Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan. Dalam solat ke, malam ke, habis urus dunia ke, ingat Allah ni bila-bila waktu yang tadi katakan bukratan wa asila. Sebab itulah kita nak sebut, siapa-siapa yang tak nak ingat Allah, orang yang sangat-sangat durhaka. Tok imam kita tiap malam Jumaat baca surah Al-Asr, wala takunu kallazina nasullah. Apa makna dia? Jangan kamu jadi seperti mana orang-orang nasullah, yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dibaca oleh tok imam kita, surah Al-Asr ayat yang ke-19. Kata Allah Taala, jangan kamu jadi seperti mana orang yang nasullah, yang dia lupa Allah SWT. Fa ansahum anfusahum. Nanti Allah akan jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Lupa daratan. Siapa yang tak ingat Allah, Allah akan jadikan nanti dia lupa diri dia sendiri. Ketika itu dia jadi orang yang melampau hulu. Kata Allah, ulaika humul fasikun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang fasik. So nak begitu Allah marah. Kerana banyak ayat Quran suruh kita selalu ingat Allah. Tiba-tiba ada orang yang tak nak ingat, dia tak, Allah marah. Nabi peringatkan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkurullah, ingatlah Allah. Saya rasa mak-mak ni sangat tahu. Mak-mak ni dia very sensitive. Kalau anak-anak yang tak ingat dia ni, marah besar. Anak balik, dah makan? Dah lah mak. Oh, dia masak ni, kau makan luar. Kecil hati dia. Kau tak ingat mak kau susah masak. Dia boleh kecil hati, orang perempuan. Orang lelaki-lelaki tak kisah, peduli apa, bukan dia masak. Orang perempuan very sensitive. Anak balik, mak dah makan lah nasi ayam penyet. Korang dia makan, tak belikan mak. Dia boleh marah. Orang perempuan ni dia marah. Itu bapak-bapak no feeling, kadang-kadang kau nak makan apa kau pergi pasal lah. Tapi orang perempuan dia kecil hati, marah dia. Anak tak ingat aja dia marah lah. Itu cerita batu belah batu bertangkap tu pasal makan lah. Itu orang Melayu bikin cerita orang perempuan ni. Mana ada bapak yang pergi masuk kat gua tu, mak masuk. Bila anak tak ingat mak ni, cuma pasal telur ikan tembakul aja, Allahu Akbar. Kalau pasal telur asin tu boleh tahan juga, telur ikan tembakul. Lepas tu mak ni boleh merajuk, masuk pula Allahu Akbar kat dalam gua pula. Pergilah naik Singapore Flyer ke apa kan. Tapi dia nak beritahu orang perempuan dia very sensitive. Apa yang saya nak sebutkan di sini dah, seorang ibu yang mengandung melahirkan dia tak, bila anak tak ingat dia marah. Itu si tanggang tu marah betul tak? Mak dia marah si tanggang tu sampai sumpah jadi batu. Anda pergi ke Kuala Lumpur, batu cave tu dah. Yang batu cave tu. Batu dekat Kuala Lumpur, anda pergi kat belakang Gombak tu ada jalan Nahoda ya. Itu sebetulnya berlaku. Yang ini cerita dongeng. Nak begitu orang perempuan dia very sensitive tak? Bila anak tak ingat mak aja dia marah betul tak? So anak-anak yang datang kita nak didik lah. Mau tengok, kalau bapak tak apa sangat, mak ni mau bikin, dia makan kat Swensen ke, makan kat mana pun mesti ingat, jangan kasih tahu mak, nanti mak tahu nanti. Kalau nak kasih tahu, bawa balik satu bungkus. Alamak. Kita bukan cakap pasal makan, tapi menjaga hati ibu ni kan, kata Nabi pada hadis yang sangat kuat. Radallah, keredaan Allah tu terletak kepada keredaan birwalidain. Walidain. So anak-anak yang datang tolong tak, mu jaga hati mak bapak. Lebih-lebih lagi mak yang very sensitive. So ini kita sebutlah. Babe, kalau seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusukan begitu sensitif, kalau anak tak ingat dia marah, bagaimana Allah SWT yang menciptakan? Cerita dia macam itu. Tentulah Allah marah tak? Allah marah. So yang kita nak sebut di sini, kita Nabi ni bijak. Bila dia tengok sahabat-sahabat yang baik duduk dalam masjid i'tikaf, dia nak cari idea. Tolong ingat Allah banyak-banyak macam tu. Kata Nabi SAW dia tak,
supaya kamu ini senantiasa membalas jasa baik Allah SWT. Hari-hari kamu menikmati nikmat yang Allah berikan sejak kamu dilahirkan sampai sekarang. Tadi pagi kamu dihidupkan kembali. Sekarang kamu hidup dalam keadaan yang begitu sehat. Kamu hidup dalam keadaan mewah. Tolong satu, jangan lupa, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh kaitkan hadis ini, awal hadis ini dengan hadis sebelumnya. Apa kata hadis sebelum? Kata Nabi, aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut, kata Nabi. Hendaklah kamu perbanyakkan mengingat akan pemotong daripada kelazatan, yakni kematian. Dan minggu lalu yang hadir ingat, kita dah jelaskan banyak kali. Maksud ingat, yakni mati tadi, bukan ingat mati, ingat mati, bukan. Tapi ingat mati, berusaha sesuatu supaya kita teringat bahawa besok lusa kita akan mati. Macam itu. Apakah persiapan kita? Di antaranya duduk dalam majlis-majlis nasihat. Ini kita sebutkan macam malam ini. Orang yang Allah SWT buka hati mereka suka dan cinta dengan majlis-majlis ta'lim adalah satu anugerah yang sangat besar. Sangat besar. Dengar saya cakap betul-betul. Tak semua orang suka dengan drama dia. Dapat apa? Semut-semut lagi kaki dia. Bukan semut-semut dia tak. Semut-semut ni NN boleh tahan. Kalau dibiarkan nanti dia jadi kerengga-kerengga. Jaga biarkan. Tak dapat apa pun, orang tak suka. Veteran orang tak suka. Orang lebih suka tengok wayang. Orang lebih suka tengok konsert nyanyi. Orang lebih suka tak? Tiket mahal pun orang bayar tak? Kompit dia beli kacang, beli air macam-macam. Dia tengok seronok. Dengan ceramah apa dia dapat? Tapi tak ketahui dah siapa-siapa yang kalau Allah SWT bersihkan hati dia sampai dia boleh rajin dengan ceramah, dengan kuliah, satu nikmat yang sangat besar. Pasal majlis-majlis sebeginilah yang ingatkan kepada anda tentang mati. Dia cerita itu. Kalau anda duduk aja sembang kat kedai kopi, pergi huri-huri, mana ada ingat mati? Tak nak mati lagi ada. Tak? Huri-huri, tengah dangdut, nanti mati. Ada ke macam itu? Tak ada lah. Minggu kemarin kita sebut, bahkan kita tambah supaya selalu bergaul dengan orang yang susah, supaya tahu bagaimana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ziarah orang sakit supaya kita terasa bahawa kita besok lusa juga akan sakit. Selalu melawat orang meninggal, kalau boleh mandikan, kafankan, solatkan, ikut jenazah ke kubur bagi laki-laki bukan orang perempuan. Disuruh kita melakukan perkara tersebut apa tak? Untuk kita ingat tentang kematian. Itu yang kita sebutkan tak? Jadi saya sebutkan di sini tak? Kemarin kita dah bincang hadis Nabi cakap aksiru zikra azmil lazzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kamu untuk yakni mengingat akan satu masa yang dia akan jadi pemotong, stop daripada segala kelazatan, kenikmatan, yakni mati. Kita buat kerja. Dan alhamdulillah yang hadir ni, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan anda. Kita tahu bahawa untuk datang majlis ta'lim ni bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu dengan mujahadah, kesungguhan di musim hujan. Dia memang dah buat program hari Khamis, malam Jumaat kita masjid Hir, solat Isyak di masjid, kemudian kita dengan kuliah. Itu memang program dalam agenda. Tapi bila tadi pukul 3 hujan lebat aja, dia dah datang hujan lebat. Akhirnya malam ni tak jadi. Baru pukul 3 hujan lebat. Satu malam dah cancel. Awal sangat cancel tak? Kan senang. Kadang-kadang okey, hujan. Nanti malam berhenti lah. Ya. Malam berhenti. Lepas maghrib tadi, macam nak demam pula. Dia jadi macam itu. Dia akan susah. Tapi kalau siapa-siapa yang boleh istiqamah, satu nikmat yang sangat besar. Dan ibu-ibu, bapa-bapa saya fikir, kalau anda ada anak-anak remaja yang hari ini suka dengan majlis taklim, satu benda yang anda kena duduk sujud syukur. Susah dan sangat sulit anak-anak remaja yang nak duduk dalam majlis-majlis taklim, sangat